Tuan Amira binti Muhammad Radwan. Saya ingin menceritakan tentang pendekatan konstruktivisme dan narratif teori dalam teori perkembangan kerjaya. Seterusnya adalah menggunakan pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda seseorang tersebut. Pendekatan konstruktivisme menggunakan model yang diperkenalkan oleh Needham 1987 menggunakan 5 model konstruktivisme, iaitu yang pertama, orientasi, yang kedua, pencetusan idea, ketiga, penstrukturan semula idea, keempat, aplikasi idea dan juga refleksi. Model yang pertama, orientasi, ialah menyediakan suasana pembelajaran untuk merangsang dan untuk menimbulkan minat terhadap pembelajaran. Yang kedua adalah pencetusan idea. Pencetusan adalah merancang pelbagai bentuk aktiviti seperti aktiviti perkumpulan. Seterusnya, model yang ketiga iaitu penstrukturan semula idea, menyedia aktiviti atau tugasan berstruktur untuk membolehkan mereka mencabar idea asal dan bina struktur pengetahuan sendiri yang lebih bermakna dan berkesan. Yang keempat adalah aplikasi idea. Aplikasi idea adalah di mana murid mengaplikasikan pengetahuan baru dengan menyelesaikan masalah dalam situasi baharu. Yang kelima adalah refleksi, iaitu membandingkan pengetahuan asal dengan pengetahuan baru dan merenung kembali proses pembelajaran yang menyebabkan perubahan kepada idea asal mereka. Seterusnya adalah pendekatan naratif. Pendekatan naratif diasaskan oleh Michael White pada 1980, iaitu mendengar cerita klien dan menggambarkan kehidupan klien dan membuat peranan kerja yang membantu klien dalam membuat keputusan kerjaya pada masa hadapan. Matlamat pendekatan ini adalah untuk mengenal pasti corak kehidupan klien, untuk klien dan kaunselor membina identiti klien, mendengar dan menilai penceritaan dan belajar tentang matlamat klien di masa hadapan. Seterusnya dalam pendekatan naratif menggunakan 7 episod dalam Cochrane teknik, iaitu yang pertama, elaborating a career problem. Klien menceritakan masalah dengan jelas bagi membantu kaunselor memahami cerpen yang diceritakan oleh klien yang membantu kaunselor memahami aspek kehidupan klien. Seperti melukis ataupun ringkasan cerita yang ringkas yang diberitahu oleh klien kepada kaunselor adalah untuk memahami aspek dalam kehidupan klien. Yang kedua adalah composing a life history, iaitu di mana klien diminta untuk menceritakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan mereka berserta dengan maksud peristiwa tersebut, seperti pengalaman kerjaya dan juga beberapa peristiwa yang diingati oleh klien. Seterusnya adalah ketiga, eliciting a future narrative history, iaitu memfokuskan untuk meningkatkan kekuatan, kebolehan serta nilai klien menggunakan teknik yang sama sebelum ini, di mana dari segi fantasi ataupun dari segi misi, kekuatan dan juga kebolehan yang ada pada klien tersebut. Yang keempat adalah reality construction, iaitu mengambil langkah berjaga-jaga kepada klien dan melakukan tindakan sewajarnya. Seperti klien akan mendapat pelbagai info dari pelbagai sumber dan juga mampu meningkatkan informasi tersebut seperti yang mereka ingin dapatkan sumber tersebut. Yang kelima adalah changing on life structure, iaitu klien perlu mengubah situasi tempat kerja atau cara sendiri apabila berhadapan dengan situasi yang tidak diingini, seperti peluang yang baru, kenaikan gaji dan latihan. Dari segi negatif aspek adalah takut kepada kejatuhan dan risau jika membuat kerja yang tidak betul. Yang keenam adalah enacting role, mencuba sesuatu walaupun bermula dengan peranan yang kecil, di mana klien akan berpengalaman mencuba pengalaman yang baru. Seterusnya, crystallizing a decision, wujud terdapat jurang antara masalah kerja klien dan idea atau hilang jalan penyelesaian, di mana wujud jurang antara masalah dalam kerja tersebut dan juga idea yang ada pada klien tersebut. Sekian, terima kasih.